أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Kita sampai sini tak? Dan bermula perkataan. Betul tak? Kena perhati molek dia bahasa klasik. Bahasa zaman dulu. Dan bermula perkataannya. Perkataan pengarang. Maka barang siapa bertanya ia, kerana apa memperbuat ia? Barang siapa bertanya ia. Ia siapa tu? Ia Allah ni. Allah. Ia Allah. Nampak tu tak? Nampak tulisan merah? Allah. Barang siapa bertanya ia Allah. Kerana apa ia memperbuat ia? Bapa dia buat benda ni? Maka sungguhnya telah menolak ia akan hukum Quran. Ini mustaq ni. Kita garis situ. Bila bertanya ni tak kena cara, dia telah tolak hukum Quran hingga akhirnya. Bukan main-main. Nampaknya ada benda yang kita tak boleh tanya. Artinya, maka barang siapa bertanya, bukan kerana hendak belajar. Itu bergantung kepada cara dia tanya dan niat hati dia. Dia tanya bukan untuk belajar. Bahkan bertanya kerana iktirad. Ni. Gapo perkataan iktirad? Bangkai. Lawan. Tidak akur dia panggil iktirad. Lain kalau kita tanya nak tahu hikmah. Tapi kalau kita tanya hikmah apa Tuhan buat gini, apa hikmah dia? Kalau sekiranya benda tu tak jumpa jawapan. Para ahli ulama kita tak boleh nak royak. Hadis Nabi pun tak ada royak. Maka kita kena berhenti sekat tu. Terimalah seadanya. Bahkan bertanya itu kerana iktiraf ataupun mencela, seperti berkata ia kerana apa memperbuat Allah Ta'ala akan ini makhluk. Bapa Allah ni duduk buat makhluk? Buat langit, buat bumi, buat kita ni. Pedah gapo? Okey. Jadi, cara dia tanya tu, dia nak pakai. Macam dia tak kena. Kalau situlah duduknya, maka sungguhnya telah menolak ia akan perintah Quran. Nampak tak situ? Dan tiada syak pada kupu mereka yang menolak akan hukum Quran. Ini kita tahu belakang dah. Kufur. Menolak ia akan perintah Al-Quran, maka tidak syak dia kufur. Nampak situ tak? Adapun ni hak lagu mana jadi kupu ni, tanya dalam bentuk engkar. Macam tak kena buat apa kau Tuhan buat gini buat apa. Kita kadang-kadang fenomena alam kita katakan. Kalau orang tu tidak mengaji dia buat apa hujan musim ni dia tak boleh terbelakon. Bila benda hujan, apa boleh hujan berapa lama tak turun. Kita sebenarnya, bila kita tengok lama hujan tak turun, disyariatkan kita semaya istisqa lah, semaya minta hujan. Tapi kalau kita duduk bertanya, macam komplain lah. Kalau bahasa orang ni komplain, kalaulah pertanyaan itu betul komplain, tidak syak lagi, maknanya tentu kufur. Tak mudah sangat ada.
para ulama kita ni, dia tak kena cara kufur lalu dia. Dia masalahnya kita tak boleh tuduh kufur ni, kita kata kat orang, awak kufur, tak boleh. Tapi kalau kita royak benda, itu memang kena royak hukum. Siapa dia menolak ketetapan Allah, ni kita sebab kita kecek bab qadar ni dah. Takdir Allah, Allah buat gini, Allah buat gini, tapi kita komplain dia. Kita iktiraf dia panggil, kita mencela, kita tak boleh terima, maka tidak syak lagi kufur dia. Lagu tu dah. Tapi ada pun bertanya kerana belajar. Kalau kita nak tahu, bila kita mengajar tajuk berkena kepada tajuk-tajuk tertentu, maka kita nak bertanya pasal apa? Gapo hikmah? Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala buat gini? Apa hikmah Allah buat gini? Nampak situ tak? Jadi kalau tanya tu kita nak cari hikmah dia, nak cari kebijaksanaan. Orang panggil natijah daripada pertanyaan kita tu ialah kita nak menguatkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Itu molek. Jadi terletak pada kita lah, kita nak tanya. Nak tanya buat apa Tuhan buat go tu, buat apa buat go ni tak. Sebab bila kita ni tak ngaji kan, dia ada ni buah ni. Orang kalau misalnya dia terima bala bencana, dia ketanya buat apa Tuhan buat gini, kita duduk ucapan tu, perkataan tu macam dia tidak reda. Buat apa anak aku mati kecil, buat apa anak orang lain tak mati. Atau benda gitu dia sebut sini ni, kita bertanya, kita komplain begitu, seolah-olah kita tidak terima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita nak tahu batas tara ni. Sebab tajuk kita ngaji ni tajuk akidah. Kita nak betul percakapan kita, hati kita, lagu mana ni. Ni orang panggil ngaji akidah ni mustahak. Kalau kita tak kena dari segi hukum fiqh, kita tak ngaji bab ambil air semayang, kita kata menyebabkan air semayang kita tidak sah. Dia terjadi batal benda tu je. Batal, apa maknanya semayang kita tak jadi sebab air semayang kita tidak sah. Tapi kalau akidah kita ni punah, dia punah habis benda lain. Ini sebab asas kita ni kena betul akidah. Dan dalam banyak benda-benda yang kita belajar, sifat Tuhan, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, lagi ni beriman kepada qada dan qadar, iaitu tajuk yang kita duk cara lala ni. Gapo dia qada qadar, lama dah kita duk bincang. Gapo dia ketetapan, ketentuan Allah. Allah buat go tu, buat go ni. Tu semua tu kita kena tahu stesen kita ni. Kita kena nak kecek tu, kalau tak kena gaya dia jadi punah iman. Ada rasa hati kita tak puas hati dengan hak Tuhan ni, dia menyentuh masalah iman ni. Sebab tu kita nak ngaji bagai-bagai begini. Okay. Apa lagi? Dia sebut tadi, ada pun bertanya kerana belajar dan gemar pada pengetahuan dan menghilangkan kejahilan daripadanya, nak suruh biar reti, maka tiada dilarang daripadanya. Itu bergantung kepada kita lah. Tanya nak belajar tak apa. Tersebut di dalam kitab Injil Nabi Isa AS. Lagu mana dia sebut? Hai Bani Israel, jangan kamu berkata kerana apa menyuruh Tuhan kita. Ini Nabi Isa kata kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, mu jangan tanya apa Tuhan suruh kita buat. Supaya kita juga. Apa Tuhan suruh kita semayang. Setakat yang kita tahu, kita terima begini ajalah. Kerana kita ni hamba. Dia ni Tuhan. Semayang-semayang ni ibadat kepada dia. Tunduk kepada dia. Maka tugas kita ni buat. Tebang kita nak tanya lagi apa dia suruh semayang lagu, apa suruh semayang 5 kalinya. Apa 5 kali sehari, apa ada gani, apa ada gani. Kali betul pertanyaan kita tu bukan kita nak cari hikmat, tapi kita tanya tu betul tak puas hati. Sini ni.
Jadi benda-benda gini ni kita nak betul kita ni. Dia dua benda. Kecek pun salah, lintasan hati pun salah. Dia dua perkara lah. Email kita boleh punah ni, kisnya bukan setakat kecek saja, ada terlintas dalam hati. Berasa ragu, berasa tak kena pada qada dan qadar Tuhan. Berasa tak puas hati hak Tuhan buat. Situ tu. Kalulah orang panggil putus dah kita tu, berasa kita tu berasa nak takwil, tak betul sungguh Tuhan buat. Hati kau tu kalau tak kena gaya dia punah email kita. Baik. Tapi dia kata kalau kita tanya tu kena kita nak belajar, nak tahu hikmat dia, itu lain cerita dah. Jadi Nabi Isa sebut kepada Bani Israel, dia kata jangan tanya gapo dia, apa Tuhan suruh, tetapi berkata oleh kamu dengan apa menyuruh oleh Tuhan kita. Kita ni, kita bertanya apa menyuruh oleh Tuhan suruh kita gapo. Kita jangan tanya apa Tuhan suruh, kita kena tanya Tuhan suruh gapo. Nampak dah beza dua tu. Kita orang Islam ni kita kena tanya gapo lagi hak Tuhan suruh kita. Gapo lagi hak Tuhan kena sebab kita akan buat sedaya upaya perkara hak Tuhan suruh dan Tuhan kena. Nampak tak? Dia ada dua perkara sini. Kalau hak Tuhan suruh, kalau kita tak buat dia marah lah, dia hukum, itu benda wajib. Tapi ada benda sunat. Tuhan kena kalau kita buat. Kalau kita ni orang beriman sungguh, kita duk ita tu lah, gapo lagi hak Tuhan kena, aku nak buat. Jangan tanya apa Tuhan suruh aku buat. Tu Nabi suruh ke Bani Israel. Jangan tanya apa Tuhan suruh go ni, mu kena tanya gapo hak Tuhan suruh. Boleh tak beza dua perkara tu belajar. Pendeknya bermula sifat kehambaan dan iman itu keduanya dibina atas menerima dan ketiadaan bertanya daripada segala tafsil hikmat pada segala perintah Allah Ta'ala. Ni panjang sikit ni. Kita pergi sesa. Dia kata kesimpulan, pendeknya, makna kesimpulan dia nya, sifat kita ni nak jadi hamba Tuhan, kehambaan. Hak tu tak boleh takwil dah. Kok mana pun kita ni hamba dia. Kita setuju, kau tak setuju, kita kena jadi hamba dia. Duduk situ dulu. So, yang keduanya, kita kena jadi orang beriman. Kalau lain pada iman, jawab dia kufur. Kufur binasa. Jadi kalau kita nak suruh biar betul kita ni, ada sifat sebagai hamba, ada sifat beriman, dua perkara ni, dia kata, kena bina di atas benda yang jangan tanya secara tafsil. Gapo tafsilnya? Kalau bahasa sekolah lah ni terperinci. Kau tak faham juga terperinci. Nak tanya sebuti-sebuti. Boleh dia kata kita tanya Tuhan, tapi ada batas tara. Ada benda tak boleh tanya secara tafsil. Tafsil ni cara terperinci. Nak tahu kata kita nak korek siapa ketulaitan. Nak tahu sungguh. Nak tahu sehingga kita tak ada keraguan langsung, hal tu tak boleh. Bertanya daripada segala tafsir hikmat. Kalau kita duk tanya juga, duk teruk benda hak tak patut tanya, maka hilang sifat kita sebagai hamba, hilang sifat kita sebagai orang beriman. Faham situ tak? Dia nak ajar disiplin sebenarnya. Dia nak ajar kita ni cara-cara kita nak cara bahasa kita dengan Tuhan ni ada peraturan. Dia ni Tuhan kan? Tak boleh kita nak landa buat siapa sama kita. Baik. Hikmat perintah Allah. Kita boleh tahu secara ijmal. Dia lawan tafsir ni cara ijmal. Kalau kod Melayu ni, tafsir tu ayat dah tadi iaitu terperinci. Kalau ijmal ni, apa dia? Kita nak sebut lawan terperinci secara kasar gitulah. Secara mudah-mudah gitu. Okey. Dan larangannya, kita nak tahu apa dia hikmat dia perintah buat satu benda dan apa dia larang satu benda, cukuplah kita tahu secara ijmal. Tak boleh tahu secara tafsil. Faham tu? Okey.
Kerana ini tiada ada diceritakan daripada umat yang dahulu yang membenarkan nabinya bahawa bertanya mereka itu daripada tafsil hikmah segala yang disuruh dan yang ditegah. Dia royak ni apa kita tak boleh tanya, siapa tanya sungguh-sungguh ni, tanya cara terperinci sebutir-sebutir. Dia sebut sini ni umat dulu tu, nabi-nabi dulu lagi, dan khususnya nabi kita ni, generasi dulu lagi ni, nabi tak bui dah, Nabi dengan sahabat dulu dia tak bui dah. Tanya tu satu benda, siapa tanya sungguh. Bapa Tuhan suruh buat gua ni, bapa Tuhan tegah gua ni. Nampak situ dah. Dan kita setiap kali kita kena ambil panduan umat terdahulu. Demikian juga dia kata sahabat Nabi. Sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bermula mereka itu sebaik-baik umat. Hak tu kita kena terima. Sebab Nabi sebut dah. Khairul qurun qarni. Dia kata. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Summal ladina yalinahu. Summal ladina yalinahum. Jadi, sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Dan kurun selepas daripada tu. Jadi maknanya, kita molek setahu mana iman kita, kuatnya agama kita ni nak banding dengan zaman sahabat, zaman Nabi mula memang tak boleh nak banding. Jauh jelak. Duduk situ. Jadi, apa yang berlaku pada zaman dia tu kita kena ambil panduan. Kalau boleh kita boleh, kalau boleh nak serupa dengan dia. Baik. Jadi, dia sebut sini, para sahabat ni, pada zaman Nabi tu, dia ni sebaik-baik umat, tiada bertanya mereka itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak gaji tanya Nabi. Ni, dia tahunya bila Nabi baca ayat Quran, wahyu turun ni, kena buat kau tu, buat selalu. Dia tak tanya buat apa buat. Ya, tengok. Sebab itulah Nabi garanti dia ni kurun yang terbaik. Bila perintah yang ketiga turun ayat haramkan arak, tengok ni lagu mana reaksi hak duduk mabuk arak. Dia memang arak tu budaya dia. Orang kata kota Madinah pada masa tu kan macam banjir dengan air arak, pakat curuh habis ngapai-pai arak belakang. Ni ayatnya kuatnya iman. Dia boleh pusing 180 darjah. Pasal apa tu? Pasal dia junjung sungguh perintah Tuhan. Dia tak ada kata main hati dulu. Bila ayat Quran tu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum minasyaitan. Bila tu ayat tu sesungguhnya arak, judi apa semua ini benda najis daripada syaitan, fajtanibuh, hendaklah kamu jauh. Bila Nabi baca ni tu ayat tu, terima selalu. Pakat curuh habis. Dia tak ada tanya, apa yang arak molek-molek hak kita buat ni, apa Tuhan suruh haram arak. Apa Tuhan tak boleh minum arak, dia tak tanya. Ni nak royak disiplin sahabat zaman dulu. Jadi dia nak royak apa? Nak royak kita ni pun biar ada batas tara kita dengan Tuhan, ada benda hak kita tak boleh tanya. Dia nak royak tu je sebenarnya ni. Kerana apa menyuruh Allah Ta'ala dengan bagian? Sahabat tu tak tanya, apa Tuhan suruh buat gua tu? Kerana apa melarang Allah Ta'ala daripada bagian? Apa Tuhan larang buat gua ni? Macam tadi, kalau cerita tadi, apa Tuhan larang minum arak? Kerana apa memperbuat Allah Ta'ala akan baginya? Kerana apa mentakdirkan Allah Ta'ala akan baginya? Tu semua dia. Apa Tuhan terkedir gua ni? Apa? Jenis-jenis apa ni kan? Dia tak banyak. Pok dia di zaman sahabat dia tak banyak. Dengar hak Nabi suruh, mari perkata Tuhan dia kutip buat. Sebab itulah dia zaman dulu dia mudah. Dia ngaji akidah pun mudah. Dia tidak nak tanya. Supaya kali kita main isbat hukum lah. Isbat sifat-sifat Allah ni kan. Tak ada dalam hadis Nabi yang menceritakan sahabat bertanya. Bila turun ayat yadullah
fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dia tak terkejut pun bapak dia. Tuhan ada tangan lagu mana Rasulullah? Dia tak tanya. Kenapa tak? Di hak dia ni pula baru ada cerita, apa Tuhan ada tangan apa? Lagu mana? Maksud tangan itu lagu mana? Tu telah tubik cerita. Tubiklah pula. Sehingga di generasi kemudian ni pula 200-300 tahun ni mulalah dia tafsirkan semula makna tangan itu maknanya kuasa bukan tangan. Apa dia jadi gitu? Sebabnya perangai ni dididik oleh Rasulullah ni tidak banyak bertanya. Pas kita kata tak banyak tanya, bodoh kopok dia nya. Tak ada ilmu kopok dia. Tak boleh lawan. Nabi sebut sendiri, kurun yang terbaik ialah kurun dia. Generasi yang terbaik ialah generasi sahabat. Suppose. Nampak di situ. Faham kan ya? Ya. Nak benda-benda tinggi sikit tak? Pandang ayat lagu mana lagi? Nak ayatnya dari segi disiplin kita ni, ada benda boleh tanya, ada benda tak boleh tanya. Okay. Baik, kita pergi sikit lagi dah. Masuk benda baru dah. Tak ada soalan masa ni? Mizi? Tak ada soalan? Faham masa ni? Duk mikir ni nak royak mana lagi ni? Nak royak lagu mana benda ni? Jadi pengarang ni dia mari bawa, dia kata benda ni, dia kata kita tak boleh tanya benda-benda yang Tuhan takdirkan sesuatu benda. Pasal apa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab misalnya tak? Berapa kitab-kitab terdahulu diturun dalam bahasa Ibrani, bahasa-bahasa lain. Misalnya kita tanya tu, apa tak turun dalam bahasa Melayu, tak turun tu benda-benda gitu tu. Tu contoh, kita tak boleh nak tanya. Kalau kita kehidupan kita seharian ni adalah takdir, benda takdir kita. Takdir kita ni. Hak tu kita tak boleh tanya tu. Kita hanya boleh minta doa, ya Allah, ya Tuhan, aku minta seni sikit. Pendapatan aku ni tak berapa boleh banyak. Tunjukkanlah aku jalan supaya aku ni boleh cari rezeki. Tapi tak boleh kita nak komplain dengan Tuhan. Apa orang lain kaya berlaku, Tuhan aku seorang ni sesok. Kerja sama letih dengan dia. Tak? Sama letih. Tapi aku ni buat apa? Kalau mari perasaan lagu tu, hak ni orang panggil komplain. Biar reti cara kita dak bahasa dengan Tuhan. Bila kita kena reda dengan hak kita ada tu, cuma tidak menghalang untuk kita minta. Minta memang Tuhan suka. Kita kena ingat sifat Tuhan ni selaginya dia sangat suka diminta. Dia hak ni dia tak serupa dengan manusia. Manusia ni tak suka kalau duk minta. Acik kita minta acak kali minta derma sikit, boleh. Tak apa lagi. Minta kali kedua. Derma pula. Lagu lain dah. Tak. Gaya dia tanya tu lagu lain. Derma pula dia kata. Bila dia kita mari minta kali yang ketiga, dia kata, tak ada orang lain dah kalau. Orang tu duduk minta. Tengok dah. Manusia dia tak boleh lagu tu. Tuhan ni dia marah kalau tak minta. Ni boleh. Orang yang tak si berdoa, tak si minta, dia kira orang ni agah. Tak si gantung dia. Tuhan dia nak benar kita gantung dengan dia. Jadi, tugas kita ni, ada apa-apa benda yang kita berasa kurang, yang berasa kita nak supaya tambah, tugas kita minta. Komplain, jangan. Tahu tak dia komplain? Buat apa gini, buat apa gini. Hak buat apa ni tak si. Jadi kesimpulan dia nak royak banyak-banyak saat ni, kita tak si ada buat apa. Kita kecek bab takdir dah. Jarang kita nak tanya buat apa muka lain, buat apa taris putih, buat apa bintang banyak. Orang tak tanya tu tak. Bukan kerja kita nak tanya lagu tu. Kebanyakan kita bila nak tanya ialah masalah takdir. Takdir hak jatuh kita buat apa lagu ni, buat apa lagu ni. Jadi bila kita tahu dah hujung jatuh kita dari segi kitanya dengan Tuhan, kita kena faham molek kita, dia kena ajar kepada anak-anak kita ni. Biar reti kita dengan Tuhan ni, tugas kita hanya minta. Jangan komplain. Jangan takwil. Tu perkataan banyak Melayu duk guna komplain, takwil, tak puas hati, benda-benda gitu tu hak tak boleh. Kita dengan Tuhan. Boleh tu sekat tu je dah? Okey.
kita pergi ke apa ni, kalam musannif ataupun pengarang ni, hak lain, hak yang kedua ni pula ni, selepas daripada tu tak bawa spek ni. Fahadha jumlatun ma yahtaju ilaihi man huwa munawwirun qalbuhu min awliyaillahi ta'ala. وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر ودعاء العلم المنقود الكفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المنقود. Ini kata yang pengarang asal dalam bahasa Arab. Dia nak terjemuh seandainya. Maka ini perhimpunan barang yang berhajat kepadanya mereka yang ia diterangkan akan hatinya daripada sekalian kekasih Allah Ta'ala. Faham tak? Belik tak? Maka ini perhimpunan barang yang berhajat. Dia nak royak ni benda-benda hak dia kupu ni. Yang hak dia kupu ni, orang yang hati dia ni terang menjadi kekasih Allah, sangat berhajat benda hak dia nak royak ni. Bagi orang hak hati dia gelap, tidak nak ke ilmu, dia tak berhajat benda hak dia nak royak ni. Faham tak? Faham Izzy? Kita kena tanya orang yang tak ada kitab. Boleh faham dia ni maksud dia? Dah. Orang yang ada kitab boleh faham ni. Maka ini perhimpunan, bukan perhimpunan tubik luar duk ramai-ramai, perhimpunan hak benda dia nak tulis ni. Benda hak dia susun dah. Barang yang berhajat kepada dia kata ada orang yang berhajat kepada dia ni, hak dia buat ni. Siapa dia hak berhajat tu? Mereka yang diterangkan akan hatinya daripada sekalian kekasih Allah. Maknanya orang hak hati terang, hak Tuhan sayang, maka dia berhajat benda hak dia ipu ni. Faham tak dia? Kau boleh faham tak kata dia? Buat kata bahasa klasik ni dia kena pusing so kita boleh faham ke apa dia. Data-data tubik maka ini perhimpunan barang yang berhajat kepadanya mereka yang ia diterangkan akan hatinya daripada sekalian kekasih Allah Ta'ala. Kalau budak lah ni baca buku sekih lah punya reti ni. Dia nak rakyatnya benda perhimpunan, benda hak dia ipu, benda hak dia kupu ni, ada orang hak berhajat. Siapa dia hak berhajat ke dia ni? Orang hak hati dia terang daripada kekasih Allah. Mana orang yang hati gelap, hak Tuhan benci, tak si barang ni. Apa dah? Boleh tak dia? Dan iaitu pangkat sekalian tetap pada pengetahuan. Ni. Dia orang panggil ar-rasikhuna fil ilmi. Ni. Orang yang menjadi kekasih Allah hati dia terang ni, orang yang naik pakat dia jadi orang yang tetap ar-rasikhun fil ilmi. Kerana bahawasanya pengetahuan itu dua pengetahuan. Dia kata ilmu ni ada dua jenis. Pengetahuan itu ilmu lah. Ilmu tu ada dua jenis. Nombor satu, pengetahuan yang ada pada makhluk. Dia kata ilmu yang ada pada makhluk. Nombor dua, dan pengetahuan yang ketiadaan pada makhluk. Tu. Ilmu yang ada pada makhluk, ilmu yang tak ada makhluk. Tu tengok tu. Ada dua jenis ilmu. Ilmu yang kita reti tu ya tu. Ilmu yang ada pada makhluk. Ilmu yang tak ada pada makhluk, hak barang kita tak reti. Dia nak royak depan. Baik. Pada mengingkarkan pengetahuan yang ada itu kufur. Kita engkar. Kita tak terima ilmu yang ada pada makhluk tu dia jadi kufur. Lagu mana jadi lagu ni? Mungkin tak ada dah malam ni. Kena minggu depan. Dia akan bincang semula ni. Kita perhabis ni dulu dah. Dan mengaku akan pengetahuan yang ketiadaan itu kufur. Dia dua perkara. Ilmu hak kita gerak pikir, hak kita boleh faham, engkar ilmu tu, hak Tuhan beri kita ilmu tu. Faham tak? Supaya ilmu hak kita duk ngaji, sama ada ilmu akidah, ilmu fiqh,
ilmu akhlak apa semua, hak kita reti tu hak Tuhan bagi kita. Kalau kita engkar ilmu tu, maknanya kita engkar kebenaran tu kufur. So, dan mengaku akan pengetahuan yang ketiadaan itu kufur. Ngaku reti barang hak Tuhan tak buka. Tuhan tidak akan buka ilmu tu kita. Kita kata kita reti barang tu pun jadi kufur. Dia akan sebut depan ni, misalnya kita boleh royak barang-barang gaib. Barang gaib. Ni bahaya sebenarnya. Kita boleh royak barang gaib, barang ahli jin. Supaya kita duduk benda yang tidak ada dalil. Bila Nabi tak royak, Tuhan tak royak, kita mengaku kita tahu. Gapo dia contoh? Contohnya ni, adanya rijalul ghaib, kita kata. Ada wali-wali misalnya duduk sebelah rumah kita ni, duduk di kampung kita. Maka bila kita nak tidur malam, kita baca bismillah berapa kali? 41 kali ya. Hadiah kepada ahli naubah, dia kata. Ahli naubah ni orang gaib. Dia duduk di sekitar kampung kita. Kita tahu dari mana kalau tanya tu? Ada Nabi royak? Ada dalam Quran? Jawab dia tak ada. Tiba-tiba kita pergi ulah barang tu, kalau tak kena gaya, tak betul dengan kebenaran dia, boleh jadi kufur. Ni bahaya. Macam wali-wali tu, dia ambil mana dia? Ada wali autak, wali kutub, wali gaus. Siapa dia sebut benda tu? Dia dalam hadis ada sebut kan? Ada dalam hadis sebut. Ni kalau teruk tanya tu. Banyak kitab-kitab ada sebut wali kutub, wali autak, wali gaus, wali-wali apabila wali abdal, bila mati wali ni ganti wali ni. Tapi kalau tengok dalam hadis Nabi tak ada royak barang tu. Kita boleh bercerita barang-barang gaib. Ya Nabi kita tak royak, apa kita nak sandar ke apa? Kata Tuhan kita ni, kalau kita mengaku kita reti barang tu, barang yang ketiadaan, barang gaib, maka dia boleh menjadi kufur. Dan tiada tetap iman melainkan dengan menerima pengetahuan yang ada dan meninggalkan pengetahuan iman. Kalau nak suruh himir kita tetap, dia kata. Nak suruh himir kita kejap, dia kata kita kena terima barang hak Tuhan buka pengetahuan kita, dan kita kena tinggal, jangan cara barang pengetahuan yang ketiadaannya, hak Tuhan tak buka kita. Faham dah situ? Ada soalan nak tanya, nak berhenti sini ni? Habis masuk dah tak? Kita baca syarah dia minggu depan. Dia nak syarah tadi. Jadi biar kita faham setakat tu, maknanya benda yang dia nak royak ni ialah ilmu-ilmu yang kita kena tumpuk, ialah ilmu-ilmu yang Tuhan ajar melalui lidah Nabi, lidah Rasul, daripada Al-Quran dan hadis. Sebab itulah Nabi kita sebut, kita kok mana pun kita kena gantung dua perkara ni, iaitu Quran dengan hadis. Belajarlah ilmu-ilmu gapa-gapa, tapi kalau lari daripada Quran dengan hadis, lari daripada petunjuk dua ni, jawab dia yang sesat. Okey. Kita berhenti sekat tu dah.